Assalamualaikum, bersama saya Azril di Funny Cartoon Studio. Baru-baru ni telah berlaku banjir kilat di Lembah Kelang. Kawasan-kawasan seperti Kelang, Shah Alam, Hulu Langat semua dilanda banjir yang teruk. Dan benda ni adalah suatu benda yang mengejutkan. Jadi kebanyakan penduduk Lembah Kelang tidak bersedia. Hari ini kita akan sharekan tips tentang apa yang perlu kita buat bila kita nak melalui kawasan yang telah dinaiki air. Perkara pertama yang mesti kita lakukan adalah kita kena bajet dulu ketinggian air tu. Okey, macam mana kita nak bajet? Okay, simple aja. Kita boleh tengok kenderaan di depan kita tu. So kita boleh tengok ketinggian air tu berbanding dengan paras tayar kereta tu. Jadi kita boleh jangkakan sama ada air tu terlalu tinggi ataupun boleh kita lepas. Okay, dekat sini kita kena ingat pesanan ni. Jangan kita redah air yang deras. Kalau kita ikutkan statistik, 32% daripada kematian yang berlaku akibat banjir adalah disebabkan terperangkap di dalam kereta. Kebiasaannya ni berlaku apabila air terlalu deras dan kereta dihanyutkan. Jadi kita kena pastikan kalau air tu deras, kita perlu berpatah balik. Jangan redah air tu. Air sedalam 30 cm cukup untuk mengalihkan satu-satu kenderaan tu. Okey? Dan air sedalam 60 cm cukup untuk mengapungkan kenderaan yang kecil. Jangan ambil ringan perkara ni sebab benda ni melibatkan nyawa. Untuk siapa-siapa yang nak tahu macam mana cara kita nak menghadapi sekiranya kereta kita tenggelam, boleh tengok video di atas. Seterusnya, sekiranya kita tengok paras air tu masih rendah, kita boleh teruskan perjalanan kita, tapi kita kena pastikan kelajuan kita tu sekata. Okey, jangan sekejap laju, sekejap slow. Sekiranya kita dah pasti ketinggian air tu masih boleh diredah, kita boleh teruskan perjalanan kita. Tapi andai kata kalau kita menggunakan kereta manual, pastikan kita gunakan gear 1. Okey, dan kita bergerak dengan kelajuan yang sekata. Jangan sekejap laju, sekejap slow. Okey, sebab apa kita gunakan gear 1? Sebab gear 1 ni RPM dia tinggi. Dan kemudian kita tak perlu nak tukar-tukar gear. Okey, jadi kita boleh gunakan gear 1 dengan kelajuan yang sekata sampailah kita lepas kawasan yang dinaiki air tu. Tapi zaman sekarang kereta semua kebiasaannya automatik. Okey, jadi kita boleh je gunakan gear D dan kita boleh terus bergerak asalkan kelajuan kita sekata. Andai kata kita tak bernasib baik dan kita punya bajet tu silap, sebenarnya air tu terlebih tinggi dan kereta kita enjin dia mati. Tenang, jangan hidupkan balik enjin tu. Sebab kiranya enjin tu dihidupkan, kos untuk baiki nanti akan jadi lagi mahal. Ada ramai yang berkongsi tips bila kereta ada di depan, kita try follow kereta tu dengan dekat. Okey, jadi sebenarnya tips tu adalah salah. Okey, sebab benda ni sangat berisiko. Andai kata kalau kereta depan tu termati enjin dia, kereta kita pun akan terhenti dekat tengah-tengah kawasan air tu. Okey, jadi jangan ikut kenderaan depan dengan terlalu dekat. Alhamdulillah. Andai kata kalau kita dah lepas kawasan yang dinaiki air tu, kita kena ingat jangan bawa kereta terlalu laju lagi sebab kita punya brake dalam keadaan yang basah. Okey, jadi kita pandu dengan perlahan dan test brake kita perlahan-lahan. Bila kita dah sampai kat rumah pula, okey, kita kena check kita punya minyak enjin gunakan dipstick tu. Kita check. Andai kata kalau ada warna campuran seperti warna susu, itu maksudnya dah ada air dalam kita punya tangki minyak enjin. Okey, jadi jangan gunakan kereta tu, terus panggil towing untuk hantar ke pusat servis. Kita juga boleh check air filter dekat enjin kereta kita. Andai kata kalau air filter tu dah basah, maksudnya memang dah dimasuki air. Okey, jadi andai kata kalau dah dimasuki air, benda yang paling penting kita buat adalah jangan gunakan kereta tu. Jangan hidupkan enjin. Okey, sebab ada perbezaan yang ketara kalau kereta yang rosak tapi tetap kita cuba on enjin dia dengan kereta yang bila kereta tu dah mati kita tak on enjin dia. Perbezaan dia punya cost untuk repair tu sangat ketara. Okey, so bertenang, jangan hidupkan enjin kereta yang telah dimasuki air. Setiap tahun kita biasa lihat kawasan pantai timur akan banjir setiap hujung tahun. Okey, tapi pada tahun ni telah terbukti yang penduduk Lembah Kelang pun tak selamat. Kejadian banjir boleh berlaku di mana-mana saja dan bila-bila masa.
Oleh itu, kita kena sentiasa bersedia. Kita kena tahu basic-basic apa yang perlu kita lakukan sekiranya berlaku banjir. Sharekan video ni dekat kawan-kawan, family dan siapa-siapa saja, agar kalau berlaku apa-apa masalah, diorang at least tahu apa yang diorang kena buat. Video hari ini telah ditaja oleh Cermin Pro, pakar cermin kereta. Kalau cermin kereta anda retak, hubungi Cermin Pro.